Kisah ini diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab karangan beliau, Al-Khasa'is Al-Kubra. Kata Imam As-Suyuti, di zaman Nabi Musa, ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Tengok saya. Fir'aun, Nabi Musa lari, habis cerita Fir'aun, lepas barat laut, Fir'aun semua lemah, habis cerita. Nabi Musa, Mesir dengan penduduk-penduduk Bani Israel. Hidup elok. Nabi Musa pi pula 40 hari dekat Bukit Tursina dapat wahyu, keluar lembu Samiri lah apa semua. Okey. So dalam lingkungan itu, mana Fir'aunnya cerita tak ada dah. Ada seorang lelaki, akhlaknya tidak bagus sangat, sehingga kan orang kampung meluat dekat dia. Meluatnya orang kampung dekat dia sehingga kepada tahap bila dia mati, orang kampung buang badan dia, jasad dia dekat tong sampah. Kira makna marah sungguh lah. Dah lah, betul lah. Kita kata Bani Israel tu jahat. Tapi kalau kata Bani Israel tu jahat, hak kawan ni mereka pituk tong sampah, mana kawan ni pun jahat. Serupa tu jugalah. Nakai. Malam itu, Nabi Musa diberitahu wahyu oleh Allah. Hai Musa, pergilah sempurnakan jenazah tadi tu. Ambil dia, mandikan, kafankan, salatkan, kebumikan dia. Terkejut Nabi Musa. Siapa dia lelaki ni? Orang kampung semua meluat dengan dia. Dia pun memang ada perangai yang menyebabkan orang meluat kat dia. Tapi pasal apa? Aku, Musa, disuruh untuk tunaikan itu. Kenapa Allah tak kata, hai Musa, ambillah beberapa orang dari Bani Israel. Boleh faham tak? Tapi kenapa spesifik, hai Musa, kamu tolong semayang untuk dia. Kenapa? Maka Nabi Musa pi ambil jenazah, mandi, kafan, semayang ke bumi. Kemudian Nabi Musa tanya dekat Allah, Tuhan, dia ni siapa? Tuan-tuan tengok saya. Sebab itu saya ulang balik topik kita hari ini. Jangan suka memandang serong dengan orang. Kita semua tak tahu latar belakang setiap seorang ni. Kalaulah kisah athar ini tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa, kita pun tak tahu apa orang tua ni buat. Apa Pak Long ni buat. Orang meluat dengan dia. Tuhan suruh Nabi Musa doa kat dia, semayang kat dia. Maknanya apa? Dia confirm syurga. Nabi semayang kat dia. Even Nabi Musa pun tak tahu dia ni buat apa. Maka kata Nabi Musa, Tuhan dia ni buat apa? Maka kata Allah, Musa, orang ini yang kamu semayang tak zat, yang kamu kebumikan tak zat, ada malam-malam harinya dia, yalah macam kita lah, bila buat jahat sakit tekah-tekah teringat taubat, baca Quran, zikir, esok buat balik, macam tu lah. Ada malam-malam hari dia, lelaki ni dia membaca Taurat. Ketika dia baca dengan elok-elok, bila sampai kepada nama Nabi Muhammad, dia cium nama itu. Dia buka lagi baca. Nampak Nabi Muhammad punya nama. Cium. Baca lagi. Ada nama Nabi Muhammad. Cium. Kerana itu, aku memuliakan dia. Sebab tu orang tua dulu, dia nak cerita kita banyak, dia tak ada. Mungkin dia pun lupa. Sebab tu dia suruh kita ambil Quran, cium. Dalam tu berapa banyak nama Nabi Muhammad? 5 kali. Cium. Kita, Nabi buat cium Quran. Ni bid'ah semua. La ilaha illallah. Ni cerita ni nak simpan mana?
Kita nak semua orang masuk syurga. Pasal apa kita nak tolak orang masuk neraka? Hamba buat apa? Ni Nabi tak buat. Ni semua neraka. Pasal apa ke situ? Kenapa kita tak kata, bagus tuan-tuan cium Quran. Saya teringat kisah ini. Dalam Quran kurang-kurang ada 5 kali nama Nabi. Tuan-tuan cium. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan saya pun dimasukkan dalam syurga. Nampak? Itulah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dia nak suruh kita masuk syurga. Segala sudut jalan yang ada nak suruh kita masuk syurga. Jadi bila kita baca hadis ke, kita baca kitab apa tu, nak cium pun dah takut. Sebab apa? Nabi tak pernah buat. Sebab tak jumpa cerita ni. Nampak? Cuba tuan-tuan bayang. Saya sebut lagu ni lah kat tuan-tuan. Cuba bayang. Bila tuan-tuan dengar kisah saya cerita, maaf, tuan-tuan tengok saya. Di sudut hati kita berbunga. Ada can aku masuk syurga, nampak? Betul tak betul? Yang tu kita mau. Kita nak semua orang rasa dia ada can masuk dalam syurga. Apa seronok tengok orang masuk neraka? Sebab itu, tengok saya. Ingat tak kita baca hadis sebelum ni? Entahlah, tuan-tuan pun mungkin tak ingat. Benda sebulan sekali. Bayangkan, main semayang saja. Nabi kata apa? Siapa yang ambil wuduk, elok sempurna, habis wuduk, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Apa kata Nabi? Terbuka 8 pintu syurga, pilih mana nak masuk. Baru ambil wuduk, nak main semayang, dah bagi syurga. Nabi sambung lagi. Siapa ambil wuduk dari rumah, berjalan kaki mai ke masjid nak sembahyang fardu. Tadi maghrib kita mai. 1 kaki Allah ampun dosa, 1 kaki angkat darjat. Lagi sekali bagi syurga, lagi sekali ampun dosa. Hadis lagi, siapa ambil wuduk dengan sempurna, gugur dosa muka dia, gugur dosa tangan dia, gugur dosa telinga dia, kepala dia, kaki dia, dia seperti orang yang bersih daripada segala dosa. Ampun lagi dosa. Masuk dalam masjid, tuan-tuan semayang maghrib, mayang tak usah cerita, seperti menanggung dosa di atas bau. Setiap kali rukuk, dosa semua jatuh berterabuk, berum jatuh. Berdiri balik duduk, letak balik dosa yang lain pula. Sujud pula, rum jatuh pula semua dosa. Habis semayang, diampunkan dosa, masuk dalam syurga. Tunggu waktu Isyak. Apa yang berlaku? Satu hadis Nabi lain lagi. Apa dia? Ketika Nabi balik ke rumah Nabi, sahabat duk tunggu waktu semayang. Nabi keluar daripada rumah Nabi, tengok sahabat yang sama duk ada di masjid, duk tunggu nak semayang yang seterusnya. Tadi semayang asar, ni nak semayang maghrib pula. Faham tak? Tadi semayang maghrib, ni nak semayang Isyak pula. Jadi semayang maghrib dengan Nabi, Nabi balik rumah, mai keluar Isyak, duk ada lagi dia. Faham tak? Jadi Nabi kata apa? Tidaklah aku nampak bila hampa duduk sini daripada tadi tunggu waktu semayang, melainkan pintu langit terbuka untuk hampa semua terima doa. Daripada tadi Allah atur perjalanan kita, nak habaq kata dia nak ampun dosa kita, tujuan untuk bagi masuk syurga. Tiba-tiba kita berakhlak, perangai kita tolak semua benda yang kita buat untuk masuk dalam neraka. Apa? Tak kena langsung dengan sunnah Nabi. Tuan-tuan, kalau nak saya hurai satu-satu zikir tuan-tuan baca dapat apa-apa-apa, semuanya ampun dosa masuk syurga, ampun dosa masuk syurga. Inilah umat nak yang ni, kita nak yang ni. Ada harapan aku dengan Tuhan. Betul? Wallahu a'lam. Tak ampun minta maaf ada salah silap. Semoga cerita itu memberikan kita semangat untuk terus beribadah. Yang paling penting, membungakan rasa sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.